Baik, kesinambungan daripada apa kita bincangkan tentang mutakhir itu, kita tak lengkap tanpa kita bicarakan tentang apakah COVID-19 ini impaknya kepada industri umrah dan haji. Dalam tempoh 100 tahun ini rasanya tidak ada di Malaysia jemaah yang terkandas akibat dihalang kerana masalah wabak. Dan ini ujian pertama kali berlaku pada tahun 2020. Dan untuk itu saya akan bersama berbincang dengan Datuk Seri Haji Razali Muhammad Syam yang merupakan Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia. Terima kasih Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi Sampai di Malaysia. Tadi pelbagai luahan cerita seorang mutawif. Jadi Datuk Seri orang yang berpengalaman. Tapi kali ini cabarannya sangat berbeza sebab tidaklah langsung keberangkatan jemaah kita ke sana. Macam mana penerimaan ketika awal-awal diberitahu ada halangan untuk itu? Masa mula-mula dapat tahu, kalau kita tengok impak kepada jemaah dan juga kepada syarikat pelancongan. Kepada jemaah mungkin satu kejutan, tiba-tiba tahun ini tak boleh pergi. Kalau selama ni tiap tahun semua pergi ke Mekah untuk buat ibadah kata orang, dan tahun ini tak boleh. Jadi memang satu kejutan pada jemaah. Yang paling kejutan pada syarikat pelancongan. Mereka lagi terkejut kerana telah mendapat order dan sebagainya untuk pergi, tiba-tiba tak boleh pergi. Dan bila tak boleh pergi, mereka pula menampung dengan pembelian tiket dah keluar, hotel dah bayar, pengurusan sana dah urus. Itu yang jadi lagi tu. Kejutannya lebih kepada syarikat pelancongan. Itu dia. Dan juga pada masa sama, kalau seandainya pun dibenarkan nanti, pastinya ada kuota dan juga SOP yang berbeza sama sekali demi keselamatan umat tu. Betul. Buat masa ni belum lagi ada khusus SOP. Kita tak tahu yang akan datang mungkin dibenarkan satu bilik berdua ke, atau boleh macam yang asal 4 orang. Penjarakan ni macam mana belum ada lagi. Tapi kita tahu kalau kerana Malaysia ni adalah negeri contoh kepada dunia, mungkin dia akan ikut cara Malaysia buat, mungkin dia akan kawal pergerakan macam mana, hotel macam mana. Dan saya rasa ada efek dia yang akan datang. Apakah efek itu juga merangkumi efek dari segi kos? Kalau kita kaji, kalau yang sudah-sudah, kita cuma bayar kos paling tinggi pun hotel 5% tambahan. Tapi sekarang ni dia charge VAT dah 15%, termasuk pula dengan kos tax dia punya council pula 5% lagi. So kenaikan dah 20% daripada harga asal. Dengan duit Saudi sekarang beza lagi tambah 20%, jadi banyaklah yang akan datang ni. Bermaksud sampai nak pergi umrah nanti memang kena bersedia lebih. Betul, kena sedia lebih. Bagi yang terkandas sebelum ni yang mungkin patutnya pergi bulan 4, 5 dan sebagainya, ataupun umrah Ramadan yang diimpikan setiap Muslim ni, maksudnya apa saranan sebagai seorang yang terlibat ni supaya mereka ni mohon untuk refund ataupun tangguh? Saya rasa kalau niat dah nak pergi buat ibadah tu, diteruskan niat tu, dan kalau boleh kata orang jangan minta refund. Kalau bila minta refund tu, mana yang ejen pun nak mengembalikan mungkin menghadapi masalah dan lagi susah. Pasal mereka dah bayar booking hotel, dah bayar booking kapal terbang. Seeloknya tunda perjalanan tu. Pasal niat kita dah ada, kita tundakan. Mungkin kalau boleh bincang dengan ejen, jangan naikkan harga. Kerana mereka dah bayar kata harga contoh RM5,000, maintain RM5,000. Itu boleh perbincangan lah antara ejen dengan yang nak pergi umrah dan haji tu. Untuk sendiri apa reaksi bila melihat banyak gambaran video gambar yang bertawaf cuma jumlah yang sangat terhad dengan SOP yang berbeza yang tak pernah kita lihat sebelum ini. Pastinya terbit kerinduan untuk sibuk menguruskan jemaah, kerinduan untuk sampai ke tanah suci itu sendiri. Kalau kita sebagai saya lah pengendali haji dan juga umrah, kita selalu ke sana. Jadi bila tak dapat pergi tu memang kita rasa kerinduan tu ada kata orang. Tetapi benda dah berlaku dan memang itu dasar kerajaan di Saudi, tak benarkan. Jadi kita kena menerimanya lah seadanya tu. Dan bagi individu yang mungkin ada masalah kesihatan juga, mungkin cabaran juga untuk mereka sebab kesihatan tu antara faktor penting. Betul. Untuk dapat terbang ke kawasan yang kritikal ini. Kalau kita tengok SOP dari segi umur belum ada lagi. Mungkin kalau kita kata haji pemula itu dia kata umur 60. Umrah yang akan datang kita tak tahu berapa yang dihadkan. Kalau dia bagi kata janji sihat boleh pergi, alhamdulillah lah. Tapi kalau dia kata umur 60, mungkin banyak efek kepada yang banyak pergi umrah ni yang berumur yang dah pencen biasanya. So mereka nak pergi beribadah. Jadi juga cabaran dari segi mereka yang terkait dengan industri ini yang membekalkan kelengkapan, membekalkan buku-buku, yang menganjurkan kelas dan sebagainya. Jadi apa saranan supaya sentiasa kuat, sabar dalam menghadapi cabaran ini? Dia macam domino teori, katakan. Kalau satu efek, semua berefek. Jadi apabila
penerbangan tak boleh, jemaah terkesan dengan dia punya emosional, dan travel agent pun efek, tak boleh menghantar, yang supply barang pun tak dapat supply, jadi dia efek semua menyeluruh. Ya. Jadi kita sabar je lah kata orang. Itu je. Sebab mereka ni juga yang menggerakkan ibadah umrah haji ni juga adalah mereka yang menggerakkan demi memudahkan orang Islam yang tunai ibadah. Jadi apa sumbangan kecil yang dapat kita lakukan sebagai jemaah supaya win-win situation, survival demi Islam. Kalau tidak ada bimbang, kalau ramai yang guna tikar nanti, bagaimana pula kita nak menghidupkan lagi? Okay. Kalau kita tengok efek daripada pandemik ni, banyak syarikat pelancongan yang tutup sementara sampai dibuka balik. Jadi kalau katakan jemaah insist katakan refund dan sebagainya, so syarikat tak boleh menampung pun susah juga semua. Jadi kalau jemaah-jemaah kata okey, kita reda, kita tundakan perjalanan, itu lagi baik dan mereka tetap dapat pergi juga. Jadi kita berdoa bersama-samalah supaya pandemik ni jangan lama sangat. Ya, kalau ada yang bertanya bila dijangka kita dapat terbang. Okey, saya mula dimaklumkan lebih kurang dalam bulan 8 selepas haji. Tetapi tengok graf di sana lagi banyak. So sekarang mungkin bulan 9 pun belum tentu lagi. Rasa-rasa dah mungkin dalam bulan 10, 11, 12. Itu tengok keadaan di sana. Kalau Masih menurun, bergantung. Tapi yang play safe tu kalau bulan Januari tu dah memang safe lah, insya-Allah boleh. Tapi mungkin dalam bulan 11 ni, 12 ni mungkin boleh ada. Berkemungkinan. Sebab kita orang Malaysia ni dalam setahun pun lebih ramai 200,000 yang pergi menunaikan umrah. Ya, lebih. Maksudnya keperluan permisi jiwa itu amat penting terkait cinta kita dengan Baitullah itu. Betul. Jadi kalau tidak ada tempoh yang lama, apakah juga kesan? Sebab ialah kita perlukan sesuatu untuk kekuatan, untuk recharge iman tu. Dia yang pergi umrah ni biasanya ada macam-macam kategori yang pergi. Ada yang pergi sana kerana nak beribadah betul. Pencen sebagainya nak beribadah. Ada yang pergi sana kerana bersyukur. Apabila dia bersyukur, dia pergi ke Mekah berdoa kesyukuran. Ada yang pergi kata orang berdoa untuk makbulkan permintaan kalau ada masalah. Jadi di ada kategori yang pergi. Jadi mereka ni saya rasa memang reda, saya rasa tak ada masalah lah saya rasa. Ya. Kita redha dan realistik dengan perubahan zaman. Apa pun terima kasih kepada Datuk Seri yang sentiasa positif dan saling membantu memberikan nasihat untuk semua, nasihat kepada mereka yang terlibat sebagai pengusaha dan juga mereka yang terlibat sebagai jemaah. Yang ada niat, kita jangan batalkan sebab sayang. Niat itu hanya selangkah lagi untuk sampai kepada ibadah yang kita nantikan. Itu tadi Datuk Seri Haji Razali Muhammad Syam, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia yang sentiasa positif. Ada hari nanti kita akan kembali ke tempat yang amat kita impikan. Baik, sekarang ini